A'udzubillahi minal alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang rahmati Allah, saya Abdul Razak bin Muhammad dari Yayasan Bushra. Alhamdulillah, pada perkongsian lepas kita telah memahami insya-Allah intisari dari maksud kalimah iman atau tuntutan kalimah iman. Yang pertamanya kita telah mengetahui bahawa iman itu merujuk pada mentauhidkan Allah, itu berlawanannya atau lawannya syirik. Iman itu merujuk kepada ilmu lawannya jahil. Iman itu merujuk pada makna ta'ah, lawannya derhaka. InsyaAllah pada kali ini kita akan melihat intisari yang keempat, maksud tuntutan kalimah iman yang keempat, iaitu keberuntungan dan kejayaan. Iman itu merujuk pada segala bentuk keberuntungan dan kejayaan, lawannya kerugian. Al-falah, al-najah, al-faiz, ataupun lawannya al-khusr, kerugian. Jadi mukmin, orang beriman yang mempunyai keimanan yang sebenarnya, mereka lah sebenarnya orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berjaya. Mereka jauh sekali daripada apa juga kerugian di dunia dan akhirat. Maksud intisari ini boleh kita lihat pada banyak ayat-ayat Quran. Allah menyebutkan, menegaskan dan mengaitkan keimanan ini dengan kejayaan bagi hamba-hambanya yang beriman. Antaranya yang paling mudah, surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjayalah orang yang beriman. Ini satu penegasan yang kuat daripada Allah bahawa yang berjaya, orang yang beruntung, yang berjaya hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan yang tidak jahil, orang-orang yang taat dan patuh pada Allah, yang tidak derhaka kepada Allah. Mereka lah sebenarnya orang berjaya. Maka iman ini berkait rapat dengan kejayaan. Jika kita mahu mencapai kejayaan dalam segala urusan kehidupan kita di dunia, apatah lagi di akhirat nanti, maka kita tidak boleh, tidak mesti beriman dengan sebenar-benar keimanan kepada Allah Ta'ala. Terlalu banyak ayat-ayat lain yang menceritakan tentang kaitan kejayaan dan keimanan, dan lawan pada keimanan kerugian yang dikaitkan dengan apa saja bertentangan dengan keimanan. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala contohnya dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 71. يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kita ambil daripada ayat ومن يطع الله, siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya. Inilah orang yang beriman tadi. Kita kaitkan dengan ayat sebelum ini bahawa iman itu merujuk kepada ketaatan. Maka ومن يطع الله ورسوله bermakna ومن يؤمن بالله, faqad faza fawzan 'azima. Merekalah sebenarnya orang yang telah berjaya dengan kejayaan yang sebesar-besarnya. Orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, mereka lah beriman, dan mereka lah orang yang berjaya. Sesiapa yang tidak taat pada Allah dan Rasulnya, siapa yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, hakikatnya mereka bukanlah orang berjaya. Bahkan mereka sebenarnya adalah orang-orang yang rugi dengan kerugian yang amat besar. Tentuan kejayaan jangan diukur dengan kebendaan, pencapaian harta benda, pangkat, darjat dan kekuasaan. Kejayaan yang hakiki adalah merujuk pada keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Allah menjelaskan tentang kerugian. Apakah kerugian sebenarnya? Apakah sebenarnya kerugian? Allah jelaskan surah Al-An'am contohnya. Surah yang ke-6 ayat 12. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Sebenarnya orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, orang-orang yang sebenarnya telah jatuh di atas kerugian, diri mereka sendiri dicampakkan kerugian adalah fahum la yu'minun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Jadi asbab manusia mencampakkan diri mereka pada kerugian ialah kerana mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak mentauhidkan Allah, mereka tidak mempunyai ilmu yang membekukan akidah mereka kepada Allah, mereka tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Akhirnya mereka jatuh pada kerugian, dan mereka sendiri yang mencampakkan diri mereka dengan kerugian, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu sekali-sekali mereka memilih kerugian ini. Allah telah menerangkan kepada kita jalan-jalan kejayaan, iaitu jalan yang jelas, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam firman-Nya lain, Allah ulang balik perkara ini. Allah menyebut balik tentang kerugian ini. Contohnya surah Al-An'am ayat 20. Ayat yang sama di penghujung ayat, alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang sebenarnya merugikan diri mereka sendiri, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang tidak beriman. Jadi iman, kejayaan, lawan pada kejayaan, kerugian adalah pada orang-orang yang tidak beriman. Kita boleh ambil pengajaran yang jelas dan terang melalui surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr.
demi masa. Sesungguhnya manusia semua dalam kerugian. Semua manusia itu adalah makhluk yang rugi, yang tidak beruntung. Illa alladhina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka lah orang-orang yang terkeluar daripada kategori orang-orang yang rugi. Maka tuan-tuan, marilah kita bina kejayaan yang sebenarnya. Mari kita usaha mencapai dan menggapai kejayaan yang sebenarnya, itu dengan beriman pada Allah dan Rasul. Yakinlah bahawa tidak ada jalan untuk kita menjadi manusia yang beruntung dan berjaya melainkan hanya melalui iman, keimanan kepada Allah, mentaati segala perintahnya dan perintah Rasulnya, menghayati segala seruannya, pengajarannya, perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah jalan kejayaan. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya yang telah berjaya hanyalah orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga perkongsian saya kali ini benar-benar dapat membawa kita menuju ke jalan kejayaan yang sebenarnya di sisi Allah Ta'ala, iaitu jalan orang-orang yang beriman. Semoga bermanfaat. Daripada saya, Abdul Razak bin Muhammad, Yayasan Bushra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.